Imam suara sedap. Kan? Kalau suara sedap, gaji pun elok lah. Ini imam 800. 800. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. 800. Bila sini setahun bulan Ramadan ni 600. Tu yang azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Ataupun ada azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati. Main-main tak main pun tak apa. Malam ini kita akan berforum di atas satu tajuk. Wah, tajuk ini bukan sekadar diambil daripada pepatah Melayu, tetapi juga salah satu lirik penyanyi Nusantara yang sudah lama tidak muncul di negara kita. Tapi dia bila muncul, dia akan pakai baju batik, seluar batik. Penyanyi apa Ustaz? Ingat tak? Ustaz Lah Khairi dia tak dengar lagu-lagu Nusantara. Dia dengar lagu Bon Jovi. Dato' Izhar lagi lah. Kalau kacak macam ni Backstreet Boy. Dia kira dia nak. Nama penyanyi tu Syekal. Oh. Ingat Rumpun bak serai, susun bak sirih, itulah kita. Sambung. Di Nusantara. Tentu tahu ke tidak Tak tahu. Macam saya yang lebih lara daripada teman. Baik, itu lagu Syekal. Saya tahu. Syekal kahwin dengan Emma. Emma Maembong bukan? Bukan, Emma. Raja Emma. Raja Emma. Yang tu saya tahu. Bab tu tahu Baik, Masya Allah. Saya terpandang nampak macam Dr. Taufik adalah penganalisis politik terkenal di negara kita. Nazir Masjid di section berapa di Shah Alam. Tapi hari ini bukan forum kita orang surau, orang masjid ni Datuk. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak terus ajukan soalan pertama lah kepada panel kita. Oleh kerana hari ini saya dengan Datuk memilih baju dark, Ustaz Khairi baju terang, jadi dia akan jadi panel yang pertama insya-Allah. Baik, mungkin kita nak mulakan tajuk kita serumpun bak serai, sesusun bak sirih ni adalah satu analogi perumpamaan orang Melayu. Bila dia susun serai, dia susun sirih itu begitu tersusun sekali. Begitu padu sekali nak menggambarkan erti perpaduan itu sendiri. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang Allah Ta'ala cerita surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Manusia ini diciptakan lelaki perempuan, dipecahkan melalui suku kaum berbeza-beza, tujuannya lita'arafu. Mungkin Ustaz boleh huraikan terlebih dahulu. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita ni pecah-pecah bangsa lain-lain? Melayu pun pecah lagi. Kan senang kalau kita ni semua orang Melayu, semua orang Arab, satu bahasa, satu rupa paras, kan mudah bersatu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Ustaz Hariri, moderator kita pada malam ini. Orang terkenal, pandai berbicara, petah bercakap. Sepatutnya masjid kat Selangor ni, saya tak pernah jumpa dia tak ada aircon. Tapi masjid ni tak ada aircon, cak ayam tu lah. Sebab tu malam ni kita nak kutip duit ni, nak beli aircon. Dr. Taufik, sahabat saya, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, bila Ustaz hari ini baca ayat Quran tadi, Ya ayuhan nas, dimulakan dengan Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenapa tak dimulakan dengan Ya ayuhallazina amanu? Dia mulakan dengan Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia dalam bentuk umum. Kan? Umum. Bila umum dikhususkan selepas itu. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan lelaki dan perempuan. Tengok, manusia ni Allah jadikan lelaki dan perempuan. Itu pun dah berbeza dah Ustaz. Lelaki macam mana? Sifat dia.
sado, kuat. Orang perempuan lemah. Apa tujuan dia? Supaya saling memerlukan. Maka kita akan jadi seimbang, equilibrium. Kan orang perempuan ni sebab tu disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan ni libas pakaian. Pakaian apa? Menutupi tubuh. Maka lelaki ni tuan-tuan hebat dia bukan kerana dia. Hebat seorang suami bukan kerana seorang suami yang hebat. Hebat kerana isteri tutup aib. Kalau isteri kita buka, jam kita. Isteri kita tahu mana korak, mana tik lalat, mana parut, semua dia tahu. Tapi dia tutup aib menyebabkan kita hebat. Isteri kita tahu perangai kita di rumah. Di sini pandai berlakon kan. Nampak warok aja. Kan pegang buah tasbih semayang tak tinggal. Tapi yang selalu duk komplain isteri-isteri yang suami dia datang masjid. Ustaz, suami saya masjid tak pernah tinggal. Tapi di rumah dia pukul saya. Ni saya counselling. Banyak kes berlaku. Kerana apa? Kerana tak nampak apa yang berlaku pada diri dia. Tapi aib dia, isteri dia tahu. Ditutup. Kerana apa? Untuk seimbang. Kalau kita, tuan-tuan, semua lelaki saja. Tuan-tuan bayang tengok. Lelaki semua. Kan? Tak ada perempuan. Tak ada zuriat kita. Kan? Ataupun perempuan semua. Perempuan semua. Imam perempuan. Baca khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lena semua. Sebab tu khutbah lelaki. Alhamdulillah. Anak. Lelaki kan? Boleh tak perempuan macam tu? Alhamdulillah. Tak ada. Tak boleh suara ni sebab kita ada halqum. Nampak? Orang perempuan dia tak boleh. Tak boleh. Kalau sajat. Dia menunjukkan apa tuan-tuan? Ada tempat tertentu untuk orang lelaki. Ada tempat tertentu untuk perempuan. Untuk apa? Untuk seimbang. Allah jadikan bukan saja lelaki perempuan, malam siang. Ada malam, ada bulan, siang ada matahari. Cuba tuan-tuan bayang, kalau matahari itu semua kita ni kulit putih. Sebab tu dia sebut syu'uba wa qabaila. Apa dia? Berbangsa-bangsa. Semua kita kulit putih, tak tahan panas. Allah jadikan berbangsa-bangsa, ada kulit hitam. Untuk apa? Dia boleh tahan panas, dia boleh kejar benda yang kasar, benda berat. Cuba bayang kalau kita semua putih semua. Bila putih semua, bagi saya suka perempuan yang putih. Saya lah. Sebab dia subjektif. Dr. Izzah sama. Saya tengok test dia kan. Isteri dia putih, muka bulat. Dia lah. Saya mesti putih. Muka bujur. Keturunan mamak. Tu saya. Ustaz hari ni tak tahu dah. Melayu juga. Jawa. Jawa. Melayu asli. Tak tahulah asli ke tidak. Melayu. Itu test. Cuba bayang tuan-tuan, semua nak putih. Hitam siapa nak? Sebab tu benda putih, hitam, cantik ialah subjektif. Bagi saya, putih itu cantik. Bagi orang, hitam itu adalah sangat cantik bagi dia. Ada orang tuan-tuan, cuba tengok saiz badan. Nampak? Sama yang kita. Ustaz pun nampak. Cuba bayang kalau semua saiz badan macam Ustaz Syuhaimi. Kan? Semua macam tu. Bagaimana kita yang kurus ni? Kan? Menunjukkan apa? Semua orang perempuan dia tak nak. Dia nak, mestilah ada yang kurus macam ni. Ada yang gemuk, ada yang steady macam kita kan? Sebab apa? Subjektif. Benda subjektif dunia ni kan? Kalau semua nak, tuan-tuan, perempuan, kita nak semua cutting 36, 26, 36. Yang gemuk siapa nak? Tapi ada orang, tuan-tuan, gemuk itu Awesome. cantik, awesome. Sebab apa, tuan-tuan? Itu subjektif. Dunia ni macam tu. Dia tengok-tengok, saya pernah pergi rumah kenduri kan. Tiba-tiba, kita mengumumkan kedatangan pengantin. Semua pakat tengok pengantin. Sebab apa? Perempuan punya cantik. Yang lelaki awesome. 82 daripada atas ke bawah. Orang mesti sebut. Tu kurang ajar punya nama. Dia boleh sebut ke tu? Isteri cantiknya, suami. Bagi dia, tuan-tuan, perempuan tu, yang gemuk tu, cantik bagi dia. Tengok, dunia ni benda berbeza. Allah jadi untuk apa? Supaya kita seimbang. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita kenal antara satu sama lain. Kalau tidak, kita tak kenal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, tuan-tuan akan jumpa berbagai bangsa.
warna kulit hitam, perkataan yang berbeza. Saya ingatlah pergi Mekah kan, jumpa bangsa Arab. Kita boleh cakap Arab. Jumpa bahasa Turki, dia tak boleh cakap Arab. Cakap orang putih tak boleh. Sebab dia menjaga sungguh, tuan-tuan, bangsa Turki itu. Turki dia tak cakap Arab. Kecuali kalau dia mengaji Arab lah. Satu dia tak akan cakap orang putih. Sebab dia pernah memerintah. Macam Thailand lah. Thailand. Dia jaga sungguh bahasa dia, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak pernah dijajah Thailand. Tak pernah dijajah. Dia jaga sungguh, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Macam tu juga Jepun. Dia jaga sungguh bahasa Jepun. Kerana dia tidak dijajah. Dia menjajah. Sebab tu, tuan-tuan, bila jumpa orang Turki, kan? Nak cakap bahasa apa? Bahasa orang putih tak boleh. Bahasa Arab tak boleh. Last sekali bahasa apa? Bahasa isyarat. Abdullah. Dia apa? Abdullah Muhammad. Dia Muhammad lah, Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Tak faham? Duduk mana? Duduk. Dia kata, Turki. Maksud dia tempat mana Turki? Dia abang, bursa ke? Kan? Rumah kilat ke? Dia sebutlah. Tengok, bahasa apa yang boleh guna? Standard bahasa Arab. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat lah. Macam kita kalau marah kat bini kan. Tuan-tuan cakap lagi bahasa. Oh, tak ada dah. Tu marah tu. Itu yang marah. Tu bahasa standard yang cukup dahsyat. Tuan-tuan tengok, walaupun kita tak boleh bercakap dengan bahasa dia, tapi kita boleh satu bercakap bahasa isyarat. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita kenal. Bila kita kenal, alhamdulillah, sini ada India, ada Melayu, ada Cina, ada Kadazan, ada Penan, ada Murut, ada macam-macam. Tuan-tuan bayang tengok, bahasa yang berbeza, warna kulit yang berbeza, budaya yang berbeza, tapi kita boleh duduk dalam rumah Allah. Kerana apa? Kerana inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun warna kulit berbeza, kan, makan pun tak sama, ada lelaki, ada perempuan, ada malam, ada siang, kita kerja berbeza, kita saling bertutur dalam bahasa berbeza. Untuk apa kita ni? Untuk kita kenal, untuk kita nak tengok siapakah di kalangan kita ini orang yang bertakwa. Dia kulit hitam. Ni, dia low class. Tapi dia bertakwa, dia menjadi Bilal bin Rabah. Nama Salman Farisi. Salman ni, tuan-tuan, dia adalah putera mahkota kerajaan Parsi. Dia berkawan dengan pendeta-pendeta. Sehingga pendeta tu bagi tahu akan lahir seorang Nabi lepas daripada Nabi Isa, nama Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut Ahmad. Ada disebut wa ma Muhammadun Muhammad. Kamu carilah ada seorang nabi namanya Muhammad. Dia ni tak terima sedekah tapi dia terima hadiah. Dan di belakangnya ada khatamun nabiyyin. Kamu pergi cari, tengok Salman ni putera raja. Putera raja Parsi tapi sanggup datang ke Madinah untuk apa? Menerima Islam. Kerana apa? Kerana nak takwa. Apabila berlaku peperangan Ahzab, peperangan Khandaq kan, Nabi tanya, apa kita nak buat? Musuh kepung. Salman bangun. Kalau bagi saya lah, kamu siapa orang Parsi? Kamu bukan orang Madinah. Belah, 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 belah. Ya Rasulullah, kami di Parsi, kami tak ramai. Bila musuh nak serang, kami gali parit. Nabi terima walaupun dia orang Parsi. Kerana apa? Kerana takwa. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Apa nama? Bilal Nabi ada dua. Pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, tuan-tuan ingat tak? Ketika Nabi dakwah kepada puak-puak Quraisy. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang. Ya Rasulullah, ainal Islam? Tanya bab Islam. Nabi tak layan kerana dia buta. Nabi beza kan, hang buta ni. Aku nak jaga ni. Ni hebat-hebat ni. Ni Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay, Abu Jahal. Kan? Ni Amru bin Hisham, Abu Jahal. Ni Abu Lahab. Ni buat tak tahu kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur. Kerana apa? Tak layan orang yang buta. Kerana apa? Walaupun dia buta, tapi dia orang yang takwa kepada Allah. Azan dia didengar bergegar arash Allah kerana Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu juga Bilal bin Rabah. Sehingga disebut apa? Anak dia Ibnu Sauda kan?
Sayyidina Umar marah. Kan? Kerana apa? Menggelarkan anak kepada seorang kulit hitam. Tapi Bilal, tuan-tuan, dia azan menyebabkan orang menangis. Kerana apa? Azannya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap sound tu. Oi, sedap. Dia beza kan? Tuan-tuan tengok di Madinah, azan semua macam tu. Kerana apa? Dia ada sanad daripada Bilal. Menunjukkan apa? Bilal kulit hitam sampai sekarang di Malaysia, di seluruh dunia, bila sebut muazzin, orang tak sebut muazzin. Orang sebut Bilal. Kerana apa? Kerana dia orang yang bertakwa walaupun kulit hitam. Sebab tu ayat ini dah bagi tahu dah. Hebatnya kita bukan kerana warna kulit, bukan kerana bangsa, bukan kerana keturunan, tapi hebat bila kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini baru soalan pertama, tuan-tuan. Tapi kita punya momentum tu begitu bersemangat sekali. Tapi ini seronok bila berforum dengan Ustaz Khairi ni. Sebab kita jadi semangat dan mudah faham. Kerana satu persatu ayat itu dihuraikan. Dan akhirnya kita jumpa, oh, perpaduan yang sebenar, itulah namanya takwa. Macam di depan kita ni bukan semua orang batu tiga. Kalaulah semua orang batu tiga, tapi semua ni bercampur-campur duduk dalam rumah Allah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik. Datuk Izhar nampaknya sudah bersedia. Kalau selalu di dalam TV ada orang pakaikan mikrofon. Ini kena pakai sendiri. Baik. Lawan kepada perpaduan namanya perpecahan. Apabila kita berpecah, dia ada kesannya. Saya nak tanya soalan ini berdasarkan Datuk Izhar ni, dia daripada dia remaja lagi, dia banyak berhijrah, bermusafir ke luar negara. Duduk di Syria, pergi duduk di Mesir, berjalan pergi Jordan, pergi ke Palestin. Dia pergi banyak tempat melihat dan duduk sendiri dalam keadaan negara yang hebat, tiba-tiba runtuh. Mungkin Datuk boleh kongsi. Apa kesan sekiranya sebuah negara, sebuah bangsa tu berpecah, apa yang akan terjadi kepada negara, agama dan bangsanya? Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Adinda Ustaz Hariri yang dikenali dalam kalangan orang Jakim dan juga negara, iaitu moderator diraja. Di mana ada raja, di situlah adanya Ustaz Hariri. Dia dipercayai sebab bahasa dia tu raja-raja suka. Macam ini, insya-Allah kita doalah. Ya, satu hari nanti ceramah depan raja. Tapi kalau raja kah, hang keluar daripada negeri tu terus. Yang saya kasihi sahabat lama saya, ya Allah, kira macam abang saya lah ketika saya berada di Syria, Dr. Suhaimi. Ini masa saya pergi Syria, saya pergi umur saya 13 tahun. Masa tu Ustaz Suhaimi dah orang lama, saya orang senior lah. Jadi saya segan dengan beliau. Dia kata kenal saya, aku tengok takut tu. Tapi akhirnya kenal. Syukur Alhamdulillah, masjid mentemukan kami. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak jos. Dia tarik suara. Tarik. Tuan-tuan, puan-puan, kadang-kadang bila kita baca ayat Quran ni, baru kita hayati dan kita faham bahawa Quran tak pernah tipu kita. Betul. Tak pernah, tuan-tuan. Sebab saya terlibat dalam kajian. Dekat universiti, saya terlibat dengan sains. Saya juga terlibat dengan kajian-kajian yang melibatkan sejarah. Sekarang ni saya tengah kaji dan membaca buku-buku Yahudi. Saya nak tengok macam mana Yahudi ni dia boleh hidup sampai dia boleh membuka banyak kota, tuan-tuan. Hasilnya, bila kita balik pada Quran, betul Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshadu wa tazhaba rihukum.
Wahai orang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul. Jangan berpecah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dia gunakan ifshal. Berkecai. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Bila pecah, tak ada nilai. Tak ada nilai. Kita belilah kristal. Kristal ada sumbing sikit je. Sikit. Sikit. Nilai yang harganya ribuan di ratusan. Bukti betul. 3 hari lepas saya jumpa dengan seorang sahabat. Seorang sahabat, dia pergi pavilion. Pavilion ni tuan-tuan, saja untuk itu tempat, kalau kita pergi itu tengok sajalah dia panggil. Barang-barang tengok saja. Ustaz Allah pernah tengok ketik kuku. Harga 80. Ketik kuku RM80. Pernah tengok? Kita duk pakai RM3. 80 ringgit. Itu kat Pavi. Saya pun tak tahu. Saya tanya dia, apa sebab dia mahal? Adakah bila potong satu jari jadi semua potong? Sebab mahal tau. Dia kata sebab jenama. Kawan ni dia pergi kat pavilion. Bersyarah lah. Dia beli kasut. Kasut tu harga 800 ringgit. Lebih kurang lah. Lebih sikit. Saya tanya dia. Jenama ni mahal. Syekh, Ana dapat murah, Syekh. Harga dia, kalau ikutkan dekat pasaran, dekat Pavi tu, 3,000 lebih. 3,900 kat 4,000. Kasut. Kamu punya kopiah apa? RM10. Letak kat kaki, 4,000. Dia dapat 800. Tahu tak sebab apa? Sebab masa dia duduk belik-belik, ada serpihan. Terkoyak sikit je. Wallah, kalau ambil kiwi, tutup hilang. Serpihan. Jadi dia kata, saya minat kasut ni. Dia pun pandai. Dia pelakon terbaik lah. Saya minat kasut ni, saya nak ni. Tak ada, ni ada. Tapi harga masa tu 3,000 lebih. Saya tak nak lah. Colek sikit, koyak kot. Mana boleh? You bagi tahu dia punya bos. Tak nak. Tak apa. Nanti I contact pihak atas. Pun simpan. Ambil nombor telefon. Dia pun pergilah makan lah apa semua. Kedai telefon. Bos. Dia orang kata kalau you nak, boleh turun berapa persen dia potong. Lah 800 lebih. Dia terus ambil. Balik-balik dia kiwi. Hilang. Sebab apa? Sikit kerosakan. Nampak tak? Bila nilai tak ada, habis lah. Harga tak ada. Itu yang Allah nak bagi tahu. Fatafshadu wa tazhaba rihukum. Begitulah kekuatan kita. Bila kita berpecah, bergaduh, dan kita tidak mempunyai kekuatan, apa yang akan berlaku? Sejarah membuktikan kejatuhan zaman Abbasiyah pada tahun 750. Amawiyah. Jatuh Amawiyah pada 750 dijatuhkan oleh Abbasiyah. Bermulalah pemerintah Abbasiyah. Sampai 808. Pemerintahan Abbasiyah ini juga kuat. 4 mazhab bermula pada awal Abbasiyah. 73 lebih tu dah 75 lebih tu dah mula dah. Adanya mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, sebab permulaan pemerintahan Abbasiyah. Masa tu ulama semuanya dekat dengan pemimpin. Salah tegur. Sehinggalah tahun 808. Bermulanya permasalahan dalam kalangan pemerintah, dalam kalangan pemimpin Abbasiyah. Berlarutan sampai 908. Tengok lama tu. Berlarutan. Perpecahan kenapa? Kerana nak kejar jawatan. Kerana projek sudah mula banyak. Kerana untuk menaikkan pembangunan. Naik pembangunan, dia akan fikir. Tengok apa berlaku di Arab Saudi. Sebab nak buat the line 3 trilion. Kan? 3 trilion. Mereka buka. Buka bermaksud, zaman Dr. Suhaimi masa kat Mekah tu kan, pergi Mekah, semua tutup kan. Perempuan pakai ni, purdah ni tutup.
Mazhab Hambali. Mazhab Ahmad Syafi'i boleh muka-muka. Hambali tutup semua. Sekarang tak ada apa. Jambul keluar. Jambul keluar. Sebab apa? Nak bagi dia panggil memodernisasikan sebuah negara yang dikatakan ke belakang bila semua perempuan tutup aurat. Dulu pemimpin tak salam perempuan, sekarang pemimpin dah mula salam perempuan. Nampak tak? Dia dah mula. Dah berlaku zaman Abbasiyah. Pada 908 jatuh. Mula naik yang baru. Dan berlakulah kekecohan dan pertelingkahan. Sehingga mereka bertelagah sesama sendiri, jatuh. Dan diambil oleh siapa? Oleh Andalus. Naik Andalus pula. Andalus mula naik. Tariq bin Ziyad mula. Bila naik, tuan-tuan dan puan, sedihnya, pada awal tahun 1000 sampai 1439. 1439 Masihi. Kejatuhan Andalus. Kenapa tuan-tuan? Boleh saya simpulkan. Pertama, pemimpin tidak berpegang dengan apa yang Allah suruh. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tak pegang dengan Quran, tak pegang dengan sunnah Nabi SAW. Sebab ketika itu, ulama sudah tidak boleh bercakap. Bahkan ulama akan dipenjarakan akibat banyak bercakap. Na'udzubillah tuan-tuan. Maka tak pelik apabila Imam Masjid Haram dipenjara 10 tahun. Ini kalau duduk kat Mekah, insyaAllah 33 tahun. Baru tak boleh masuk wilayah, sudah sedih kan? Jangan sedih. Selangor masih ada. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tengok. Jangan. Sana dia tak bagi dah. Ulama tak boleh cakap. Mufti tak cakap. Ini bahaya. Nampak tak? Kejatuhan Andalus. Bila tak taat pada Allah, taat pada Rasul. Tapi kita Alhamdulillah, Malaysia tuan-tuan. Malaysia ni, pemimpin, dia akan rujuk kepada ulama. Itu hebat. Menteri besar, rujuk Mufti Selangor. Kalau di wilayah, Perdana Menteri, rujuk kepada Mufti wilayah. Rujuk kepada muzakarah-muzakarah. Tak apa. Nampak tak? Apa-apa pun rujuk pada ulama. Itu penting. Masalahnya bila tak balik pada ulama, itu bahaya. Ati'ullah wa Rasul. Ta'at Allah, ta'at Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin tidak memikirkan masalah rakyat lagi dah masa tu. Sudah ada mula rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Masa tu dah mula fikir tentang projek masing-masing. Zaman dulu dah ada projek. Itu jatuhnya zaman Andalus. Abbasiyah jatuh, Andalus pun jatuh. 1439. Tuan-tuan, tengok. Nombor 3, apabila perpaduan ummah tidak lagi menjadi. Kerana di Andalus masa itu sudah dikenali sebagai Daulah Al-Muluk dipanggil. Daulah Al-Muluk. Dia panggil raja-raja. Ada 25 ke 30 raja. Bayangkan sebelum ini Abdul Rahman III yang pegang khalifah. Sebelum tu khalifah lupa nama dia. Khalifah tu meninggal. At-Tawalluq meninggal, kemudian diambil Abdul Rahman III. Lepas Abdul Rahman III, naik. Sudah jadi ramai. Sebab semua nak jadi pemimpin. Semua nak jadi Rasul. Rasul. Nak jadi apa? Nak jadi raja. Bila jadi raja, ini jadi. Dia panggil terlalu ramai raja. Bila ramai sampai 25 ke 30 raja, bertelang sesama sendiri. Akhirnya, Kristian masuk. Kristian masuk. Dia masuk bukan masuk saja. Dia masuk untuk memperak-perandakan umat Islam yang ada dalam pemerintahan Andalus. Akhirnya, sehingga kerajaan Andalus, raja-raja dia pun, ataupun pemimpin-pemimpin dia, mula kahwin dengan perempuan-perempuan Kristian. Kahwin campur. Bila kahwin campur,
mereka akan lebih menjaga Kristian. Sebab suami yang takut bini macam ni, dia akan ikut isteri dia. Bang, akhirnya jatuh bang. Sebab isteri Kristian, suami Islam. Kan boleh kan? Dalam Islam boleh orang lelaki Islam kahwin dengan perempuan Kristian. Tapi bukan kahwin alal itlaq. Tujuan untuk tarik masuk dalam Islam. Tapi ketika zaman Andalus, raja-raja, pemimpin, dia mula ikut rentak para isteri, dan isteri ni digawal oleh raja-raja Kristian. Akhirnya 1439 jatuh. Dan akhirnya tidak ada apa yang tinggal. Itu sebabnya pemimpin bila berpecah, bila bertelakah sama sendiri, maka yang untung adalah musuh-musuh Islam. Justru tuan-tuan, jangan bertelagah. Itu sebab masjid tak boleh dipolitikkan. Masjid tak boleh nak masuk elemen politik. Kau nak bercakap politik, luar. Saya penjawat awam, tak ada kaitan dengan politik. Sebab kami akan bekerja ikut government of the day. Siapa naik, itulah kami kena buat kerja. Faham tak? Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Sebab apa? Sebab itu tugas kami. Naiklah siapa pun, kami tetap kena buat kerja. Betul tak? Tukar, buat kerja juga. Tukar, buat kerja juga. Itulah, ni seorang lagi. Daripada zaman, apa, lama bertukar-tukar kan. Dia jadi moderator. Ada je. Zaman Najib apa benda? Nama Najib apa benda? Tak, zaman Jamil apa benda? Dia panggil Maqas, Wasatiyah. Lepas tu tukar indeks syariah. Oh dia, indeks syariah, maqasid syariah. Itulah dia. Lepas tu tukar Rahmah. Dia, orang kata apa benda tukar-tukar. Memanglah itu dia. Yakin dia kena buat. Jaiz, benda yang sama. Kita akan ikut selagi mana benda tu baik. Lepas tu tukar. Apa pula? Prihatin. Ni yang terbaru. Keluarga Malaysia, Madani. Aku pun dah lupa. Banyak ni dipanggil dasar tau. Ini dipanggil dasar negara dalam Islam. Benda tu salah tak? Tak salah. Raja-raja pun setuju. Selagi mana benda tu baik. Madani. Baik. Jangan kita bergaduh dalam istilah. Yang penting kita dipenuhkan masjid dulu. Ini masjid tak penuh. Aduh. Sedih tuan-tuan. Masjid ni. Saya tahu kenapa diorang tak datang. Tahu tak bang? Hujan. Bukan. Panas. Aircon tak ada. Aircon tak ada. Dr. Suhaimi, kita akan cari duit untuk surau masjid kita ni, insya-Allah. Ya, tapi ingat, Dr. Suhaimi akan dimaki juga selepas ni. Sebab apa? Sebab sejuk sangat pula depan. Panas, orang tak nak datang. Dia kata apa benda lah Dr. Suhaimi ni dengan AJK. Panas dia kata. Tak ada otak ke? Imam ada aircon. Bilal ada aircon. Sikit-sikit depan tu mana? Ada aircon tu. Ni ada aircon. Pintu pun ada aircon depan. Sedap dia. Dia marah ni. Lepas ni buat aircon semua sejuk. Sebab Ustaz Allah bising. Dr. Suhaimi kena lagi. Bodoh betul Dr. Suhaimi ni. Kena bodoh juga kita. Kenapa bodoh? Sejuk. Terkencing aku. Antara maghrib dengan isyak tak tahan. Kata. Dia yang terkencing. Parah AJK masjid. Masalah. Jadi itu sebabnya Dr. Suhaimi buat dia. Tak ada aircon pun kita bagi ramai. Ada aircon pun kita bagi ramai. Jangan dengar cakap dia ni. Saya bersama dengan Dr. Suhaimi. Tengok lah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, apa-apa pun masjid bagi penuh. Percayalah, ada aircon ke, tak ada aircon ke, orang tak ada. Tu Masjid Shah Alam. Imam paling sedap dekat Malaysia. Syekh Kurim. Syekh Kurim. Allah suara tuan-tuan. Nak imam mana? Imam Masjid Haram? Imam Masjid Quba? Imam Masjid. Semua boleh. Tapi tuan-tuan, solat tak sampai satu saf. Malu kita. Ini antara punca jatuhnya Andalus. Saya tak mau cerita lagi kejatuhan apa nama Osmaniyah. Panjang lagi cerita. Kita jumpa tahun hadapan. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Kalau Ustaz lah, bila dia cakap kita mudah faham,
Kalau Dato' Izhar dia cakap dia membuka minda kita. Kita rasa ya Allah banyak lagi yang kita tak tahu dan banyak lagi yang perlu kita tahu. Tapi bila Dato' Izhar sebut tadi tak ada aircon pun tak apa. Saya tengok ada Tuan Haji dia nak derma dah masuk balik. Dia kata tak ada aircon pun tak apa. Jangan. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Puan-puan Hajah di belakang okey? Dia bergaul. Perempuan Hajah senyap. Jadi memang sini orang perempuan senyap je Ya, Tawaduk. Tawaduk. Tapi memang Ustaz lah tengok. Yang di belakang, kalau berforum, dia ada pen, dia ada kertas. Dia tulis nama penceramah. Tulis tajuk penceramah. Dan sekali bawah tanda tangan. Tanda tangan. Isi tak ada. Isi tak ada. Bila ceramah dah boring, dia mula lukis muka penceramah. Tapi, lelaki standard satu Malaysia, Sabah Sarawak termasuk Singapura Brunei. Golongan menghafal. Ya, ni Imam Syafi'i punya Imam kepala. Syafi'i. Ya. Dia masuk terus ingat. Ya. Tu hebat tuan-tuan. Baik, Masya Allah. Baik tuan-tuan, kita nak teruskan forum kita ataupun kita nak berhenti dah ni? Terus? Terus. Forum kita ni sampai pukul berapa Ustaz Mi ni? Sampai penat? Sampai penat. Jangan tuan-tuan, kita kena balik awal. Sebab malam ni jam 11 malam, pasukan saya akan main. Jadi saya kena balik awal sikit. Ustaz. Bukan, Manchester United malam ni. Baik, kita nak sambung perbincangan kita. Sebelum soalan kedua, mungkin kejap lagi Ustaz Allah boleh selit-selit sedikit informasi tentang apa yang masjid sedang buat. Kita mesti bagi sokongan pada masjid kita. Baik, Ustaz Allah, ringkas. Ustaz Allah daripada muda, jurutera, guru, sekarang jadi pengarah urusan Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i di Pulau Pinang. Saya ingatlah kalau nak senaraikan masjid di Malaysia yang ada kurang lebih, kita kata ribuan ini, saya ingat separuh daripadanya Ustaz Allah pernah pergilah. Maknanya masjid ni hidup dalam negara kita. Tapi kenapa bila di luar masjid, kita berpecah balik? Macam mana Ustaz kita nak jadikan masjid ini sebagai center, pusat perpaduan umat Islam? Dalam masjid inilah kita jadikan sebagai tempat bersatunya umat Islam. Keluar, kita dapat sama soft kesatuan umat Islam juga. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Boleh sambung Suara saya okey ke? Kat sini okey lah. Kat belakang dia bergema sikit kan. Tak apalah, lepas ni insya-Allah bubuh aircon okey lah. Kalau nak bubuh pun Dr. Syuaimi rasa 200,000. Dia tak boleh pakai yang atas tu. Sekarang ni dia pakai yang bawah. Yang apa? Dia stand bawah tu. Kalau stand bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 lah. 20. Kemudian dia kena tutup tu Ustaz sebab dia tengok dinding dia tembus. Oh, tembus tak? Tembus. Oh, kena bubuh cermin. Cermin. Oh, cermin lagi. Oh, 500,000 ni. Banyak ni. Alhamdulillah. Tapi tak apalah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Rumah Allah ni, kita sebut rumah Allah. Sebenarnya ni lah rumah kita. Rumah kita tu bukan kita punya. Kita mati esok, anak kita jual lah. Ataupun dia orang naik signboard untuk disewa. Agak-agak masjid, masjid apa? Fastabiqul khairat. Ada tak masjid orang bubuh? Masjid untuk disewa. Tak ada. Ataupun masjid untuk dijual. Tak ada. Inilah rumah kita. Inilah kita punya. Sebab tu bila masuk masjid, tuan-tuan, inilah satu tempat unity. Kan? Tempat perpaduan. Kita ada imam. Imam tu kita kena ikut. Kalau tak ikut, kita mufarakah. Tak dapat pahala berjamaah. Dan bila Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dah qamat dah. Kita tahu dah siapa nak naik. Semua hati dah, tumpu dah. Dia imam aku. Imam pun angkat takbir. Allahu Akbar. Makmum angkat tak? Makmum akan angkat lepas imam angkat. Ada tak makmum angkat dulu? Allahu Akbar, baru imam angkat. Allah, tak pernah berlaku. Pernah tak? Tuan-tuan pernah tengok? Imam rokok. Makmum sujud. Kalau makmum sujud, namanya mangkuk ayun. Tak pernah jumpa. Tapi pernah berlaku kat Masjid Haram. Saya bawa UAK Travel.
Rupanya pagi subuh tu di Masjid Nabawi, dia orang baca sujud sejadah. Baca sujud sejadah. Saya dah bagi tahu dah. Bila baca aja alif lam mim, jangan lupa ada sujud sejadah. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya kata jangan lupa imam tu akan terus sujud. Makcik-makcik tak pernah pergi masjid. Dia orang semua rokok. Bila rokok, ingat tak Nintek terkeluar UAK Travel. Aku lah. Arak-arak semua sujud. Angkat-angkat habis. Arak pegang Nintek tu. Malaysia. Malu tuan-tuan. Kerana apa? Semua orang sujud biar rokok. Rupanya tak pernah pergi masjid. Kan? Apa berlaku? Bila Sami Allah, tiba-tiba Allahu Akbar. Dia terkejut. Tak ada Sami Allahu liman hamidah. Dia dah, macam mana ni? Kan? Allahu Akbar. Hantarlah mesej kat saya. Ustaz, saya nak tanya. Kenapa sembahyang tu tak ada Sami Allahu liman hamidah? Saya dalam hati, apalah bongok mangkuk ayun ni. Jamaah aku ni. Sampai tak tahu sujud sejadah. Dan pernah berlaku. Saya nak kata. Saya pergi masa tu, masjid dekat dengan Ampang. Pagi subuh, hari Jumaat. Saya masa tu pakai serban. Masuk, dia orang kenal. Ustaz! Apa maksud dia? Kena jadi imam lah. Bila jadi imam, saya pun Allah kena jadi imam. Ustaz terkenal. Mesti kena baca surah sajadah. Sebab pagi Jumaat. Kalau tak baca, nampak sangatlah moderator, sultan. Kan? Tapi tak boleh baca surah jadah. Kira Koro lah. Kira jam lah kan. Ayam. Cak ayam lah. Lepas pun khamat kita naik. Rupanya masjid tu tak pernah baca sujud surah jadah. Tak pernah buat. Sebab kalau nak pergi kerja. Kalau baca surah jadah, lambat. Saya nak tunjuk pandai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik tak kira kan? Lepas tu sudah jadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ni penceramah terkenal. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Terus sujud. Rupanya yang belakang tu, dia orang tak pernah buat. Semua tak sujud. Semua duk tengok. Pak Imam silap dah. Semua tak sujud. Saya dalam hati, apa punya mangkuk ayun, sujud sejadah lah bro. Semua tak sujud. Tiba-tiba ada seorang. Subhanallah. Itu lagi teruk. Dia ingat saya lupa rokok. Saya dalam hati, oi, sujud sejadah lah, oi. Tiba-tiba ada seorang tu. Yang belakang semua ustaz, pakai serban semua. Tapi tak boleh pakai. Tiba-tiba ada seorang tu. Sejadah, dia kata. Bila kata sejadah, semua pakai sujud. Saya dalam hati, oh, baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Hati rasa sombong lah. Naik. Allahu Akbar. Naik sombong. Nak sambung tak boleh. Lupa. Tatajafa junu. Lupa. Ambil pada muka. Belagak sangat. Ulang balik lah. Tatajafa junubuhum. Tak ingat langsung. Saya pun. Maksud dia tolonglah kan. Tatajafa junubuhum. Jangan. Buat dia beno. Takkan nak sebut, oi tolong. Belakang tu, semua tak senyap. Saya, tatajafa junubuhum. Maksud dia, tolonglah. Tak ingat ni. Kalaulah siapa sebut, Anin, boleh sambung dah. Sebab yang belakang tu pakai serban semua. Sebab tu kalau boleh belakang ni, imam ni, kena tahu juga. Kalau pakai serban tu, boleh. Ni pakai serban, haram tak tahu. Saya ulang kali ketiga, slow sikit. Tatajafa junubuhum. Tak ada siapa tolong. Tiba-tiba seorang tolong. Dia tolong tapi tak menolong. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Saya dalam hati, wajak ni Muhammad. Mesti dia kata apa?
Hang kalau tak erti baca, Qul huwallah lah. Saya dalam hati tak boleh juga. Last kali dengan saya. Qul huwallah. Bang, tengok kita jadi imam, makmum tetap ikut. Kerana apa? Ada satu tolak ansur antara kita. Kalau macam tu, semua mufarakah. Saya seorang jadi imam. Nama dia imam tak? Orang tak panggil imam, tuan-tuan. Orang panggil sembahyang seorang. Menunjukkan apa? Kita datang rumah Allah. Itulah satu perpaduan. Satu perpaduan, tuan-tuan. Kita warna kulit yang berbeza. Gaji yang berbeza. Jawatan yang besar. Datuk Seri, Tan Seri. Aku jadi imam. Apa kena ikut? Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. Tapi kalau boleh yang jadi imam tu, baca bagi sedap lah. Macam Ustaz Hariri memang penyanyi. Yang ni layak jadi imam. Kalau yang ni, tembang lah. Dia memang fatwa ya. Kalau imam tu boleh lah. Kan? Boleh lah. Tapi aku tahulah memang tak sedap lah. Ya Muhammad, tarik balik ya Muhammad. Kalau dia menyanyi, hujan lagi lepas. Tapi nak beritahu, ada kelayakan dia. Imam, suara sedap. Kan? Kalau suara sedap, gaji pun elok lah. Ini imam 800. 800. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. 800. Cuba bagi macam apa Masjid Puncak Alam. 8,000. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar tu. Tapi sound mau sedap lah. Ni kalau sound cak ayam, jam juga. Baca tu. Ni, seram dulu kamu. Gaji 8,000. Bilal, 6,000 Bilal. Bilal sini, setahun bulan Ramadan ya, 600. Tu yang azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Ataupun ada azan. Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati. Mai-mai, tak mai pun tak apa. Bang, benda ni nampak penting untuk perpaduan. Bagaimana kita nak tengok imam kita, Bilal kita, siap kita. Ni benda yang penting, tuan-tuan. Kerana apa? Tempat ini, tempat orang akan datang. Walaupun dia suka, tak suka, dia akan datang. Kalau tak datang setiap waktu, Jumaat dia datang. Kalau Jumaat tak datang, dia akan datang hari raya. Walaupun hari raya tak masuk, dia akan masuk dalam tandas. Tandas masjid. Sebab tu tandas kena elok. Sebab tempat perpaduan, tandas elok. Ini masuk tandas Kuala Terengganu. Saya nak terberak. Ustaz, tandas dah. Ni tandas ni elok. Yang ni yang kami guna. Jangan masuk tandas sana Ustaz. Tak elok. Yang ni kami guna Ustaz. Imam-imam. Saya masuk-masuk, lampu pun tak ada. Aku nak berak, cari lubang tak jumpa. Lah kali buka lampu ni. Buka-buka kan, tekan-tekan tu. Tengok, taik duk cimbui. Nak berak, sorot naik balik tu kan. Tandas imam tak cuci. Macam mana tuan-tuan yang kata kebersihan tempat unite penyatuan kita. Orang datang tak kira bangsa, tak kira keturunan pangkat. Buat bagi elok, tandas elok. Saya pernah pergi tuan-tuan, lepas saya masuk Dr. Izhar. Tandas tu okey tak? Saya tak habaq tak okey. Dia masuk baru tahu. Kuning tu. Lepas tu aku tak tahu nak kata. Lepas tu dia tak habaq tak. Ustaz Haslin kata okey tak? Ustaz Haslin kena pula. Lah kali tiga-tiga kami kena. Nak nunjukkan apa? Tempat itu rumah Allah. Jaga elok-elok. Kerana apa? Tempat orang datang. Saya pernah pergi satu masjid, tuan-tuan cerita. Pendapatan masjid setahun 300,000. Ni, sampai-sampai tu nak terberak. Saya kalau nak berak, saya jarang pergi rumah orang. Saya akan cari masjid. Sebab masjid ni tempat yang senang lah. Sampai-sampai masjid, tandas semua dibubuh ni. Dia bubuh kayu, tutup. Saya dah tak tahan dah. Di ujung tanduk dah, tuan-tuan. Tak boleh kemut dah. Kita bawa kereta, tak apa lagi Ustaz. Bawa kereta relax. Sampai depan tandas, tak boleh kemut dah bang. Tak boleh dah. Allah, macam mana ni? Allahu Akbar. Tiba-tiba datang siap. Ustaz, kenapa breakdance? Dia breakdance pula dah.
Aku tak beredar apa nak terberak. Dia kata, Ustaz, kenapa? Saya kata ni tandas semua tutup. Kenapa tak tutup Ustaz? Dia orang masuk penagih dadah, isap rokok, dia orang cucuh pintu. Berlubang habis. Tu yang kami tutup tu. Kalau Ustaz berak, nampak daripada luar. Lepas tu tak tahan ni. Dia tahu ni, yang ni elok. Ustaz nak. Saya pergi ambil kunci. Saya kata cepat dah, tak tahan dah ni. Dia pun buka. Buka, ya Allah, tandas tu memang tak boleh berak lah. Ni kuning penuh ni, ya Allah. Saya tengok, ya Allah, ini paling elok. Ni paling elok Ustaz. Allahu Akbar. Macam mana tuan-tuan? Kita macam ni pun kita tak boleh jaga. Saya pernah pergi tandas di Melaka. Yang tu bagus. Masuk. Pukul 11 malam. Wangi. Saya ingat, hantu apa ni? Rupanya ada perfume. Perfume tu kan? Setiap 15 minit. Hantu pak. Wangi ni. Sambil duduk berak. Ada pantun. Burung merak, ikan lampam. Lepas berak, sila pam. Saya duduk tengok. Burung merak, ikan lampam. Burung merak, ikan lampam. Saya ubah dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam. Ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam, haram jadah. Menunjukkan apa? Orang baca, tapi orang akan guilty. Bang, benar ni penting bang. Kalau boleh masjid nak kumpulkan masyarakat supaya nak datang di masjid ni esok, bagi ada bunyi apa tu? Bom. Bom. Bercut. Memotun. Oh, 5 Cak Gomez. Bukan? Tai pusem. Oh, tai pusam. Tai pusam. Lupa dah. Oh, tai pusam pun ada mercun kan? Tak mana tadi tampung. Ni, center of the community. Kita kena ada, kalau boleh, buatlah satu tempat community. Contohnya apa? Ada apa? Mat. Kedai. Kedai jualan. Kerana apa? Satu masjid, contoh tuan-tuan di Seberang Jaya. Dia orang buat center of community buat macam mana? Mat ni, orang yang susah boleh ambil barang tu. Dan ada duit untuk mereka ni infak. Jadi orang susah ni tak payah meminta. Beras tak ada, pergi ambil. Ambil di mat tu. Tapi syarat dia tak boleh lebih RM250. Orang susah terbela di Seberang Jaya. Kerana ada mat tu. Alhamdulillah, tuan-tuan pergi satu masjid. Ketiga terbaik Malaysia. Namanya Masjid Bertam Indah. Tuan-tuan tahu, ada pusat dialysis center. Dialysis dalam masjid. Masjid. Ada hotel. Ni, Bertam Indah. Ada hotel, tuan-tuan. Ada pusat dialysis. Ada center untuk apa? Market. Macam-macam ada. Tuan-tuan pergi. Kalau boleh, Dr. Syuami bawa AJK ni. Buka minda. Kalau tak buka minda pun, bawa tempat saya. Tempat saya nama Pusat Kecemerlangan Asyafi. Dr. Hariri pergi dah. Dr. Isa tiap selalu pergi dah. Saya buat macam mana? Saya buat kolam renang. Mahat Tafiz ada kolam renang. Orang kata saya, apa kolam renang? Pendapatan kolam renang setiap bulan 9,000. Kolam renang. Apa kata Masjid Fastabiqul Khairat ada kolam renang. Tengok Ustaz Syuami duduk berenang dalam. Dah bagus ya. Bang, ini nampak macam pelik. Tapi ini the center of the community. Benda ni menjana duit. Kita tak payah, tak tunggu derma orang. Dengan duk harap derma orang. Kita ada center sendiri. Contoh, saya tak jumpa lagi di Selangor ada hotel. Ada tak masjid di Selangor ada hotel? Tak ada lagi. Pergi Penang, tuan-tuan. Ada masjid, ada hotel. Ada hotel. Kita kena buka minda macam ni. Ni nak ada hotel macam mana? Aircon pun tak ada. Macam mana nak ada hotel? Kan? Benda ni nampak simple. Jadi kita nak. Kita tak mau cakap banyak. Kita nak kutip malam ni. Untuk memasang sistem aircon di dalam ruang solat. Sumbangan ini diharap dapat disalurkan kepada masjid. Ni ada akaun ni kan. Kalau boleh kan. Saya ingat satu masjid mana tu tentera. Tentera ni dia letak akaun ni atas tu. Setiap sedadah. Jadi masa Jumaat. Ada barcode. Ada barcode. Jadi semua tak bawa duit, dia scan. Setiap kali Jumaat tuan-tuan dapat dekat 80, 60, 70 ribu. Ni letak barcode dia. Setiap tu. Jadi jemaah yang budak-budak yang remaja ni,
Jangan bawa duit. Ya. Jadi dia orang scan, terus transfer. Boleh masuk duit punya banyak, doktor. Ni buat macam ni, buat macam ni, jangan buat nombor akaun, buat barcode. Yang boleh scan tu, letak aja. Kita nampak modal ni banyak, tapi untung lagi banyak. Ini teknologi, benda ni kita kena fikir. Macam mana kita nak buka minda supaya orang boleh derma. Alhamdulillah tuan-tuan, satu lagi masjid, Sendayan. Masjid Sendayan. Dia orang setiap bulan hampir 200,000 untuk aircon, 200,000 untuk elektrik dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, pendapatan itu dapat dijana setiap kali Jumaat. Kutipan cukup banyak. Dan setiap bulan ada program. Macam Dr. Syuhaimi duk buat program ni, orang bukan tengok saja. Orang akan bagi tuan-tuan. Jadi malam ni, saya nak lancarkan kutipan derma untuk kita nak pasang aircon supaya Ramadan ni sejuk. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kita bakal keluar dia. Jom. Mana? Yang kutip derma. Tak boleh bos semua. Boleh masuk. Boleh masuk. Dia. Mai. Jalan. Okey. Mai. Mai. Dua orang ya dah. Dekat dua orang kan. Adik pergi seorang-seorang. Siapa yang tak bagi adik tunggu. No, adik. Adik pergi ke makcik dulu, makcik. Kakak. Pergi. Kalau tak ada duit, rantai. Makcik, mati esok rantai tu, suami faraid aja. Dia jual aja. Dia bagi ke madu. Dia bagi kat madu baru. Macam Pak Long saya kan. Isteri dia mati, dia tak tengok jenazah. Tak tengok. Masa semayang, dia buat tak tahu lah. Isteri tu kaya, duit banyak. Dia buat tak tahu lah. Dia buat tak kisah. Sampai ke bumi, dia tak tengok. Lepas ke bumi, baru dia teringat. Wahai isteriku, teringat. Sebab tu makcik, sementara suami masih ingat, bagilah. Esok kita mati, dia tak ingat kat kita pun. Kan? Sampai-sampai tuan-tuan, 2 minggu, dia pergi tengok. Minggu ketiga, pergi tengok. Minggu keempat, pergi tengok, siram doa. Minggu ke-6, minggu ke-7, setiap hari 2 kali. Anak buah tahan. Kalong, apa ni, setiap hari 2 kali ni, duk pergi ziarah Mak Long. Duk teringat Mak Long lah, tak payahlah kami cari Mak Long baru. Tahu dia kata apa? Bukan nak cari Mak Long baru. Mak Long kamu yang mati tu, dia teringat dekat aku sebelum mati. Kalau abang nak kahwin lain, abang bagilah rumput atas kubur tu tumbuh dulu. Rupanya dia pergi ziarah tu, rumput tak tumbuh-tumbuh tuan-tuan. Kak, bagi kak. Jangan rasa rugi kerana yang kita bagi tu kita punya. Mak saya meninggal, dia bagi tahu ke adik saya, kalau aku mati, tengok dalam Quran buruk yang aku baca. Mati saja mak, ayah buat mesyuarat. Mak tak tinggal apa, dia kata. Adik kata, ada. Mak sebut, ni, dalam Quran, suruh pergi tengok. Pergi tengok dalam Quran, setiap helaian Quran tu ada sampul duit yang anak-anak bagi. Angkat-angkat jatuh ni, kira-kira dapat 32,000. Ayah saya kata apa? Inilah duit mak kamu tinggal, mak yang tinggal. Kami kata apa? Duit ni kita buatlah tapak surau. Alhamdulillah sekarang ini menjadi tapak surau yang cantik surau tu. Tapak tu duitnya ialah mak saya. Makcik, rantai. Gelang. Kutip. Sampai mana? Lah, dia kutip kau mana? Woi, hampi mana? Lagi dia kutip balik tu. Tukang kutip pun seorang. Tukang kutip. Dia tak masuk tengah ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya harap masjid ni bantulah Dr. Syuhaimi. Kerana jawatankuasa ni kalau kita tak bantu, dia tak akan bergerak. Nak bergerak, kena ada fulus. Betul. Ada fulus, insyaAllah kita boleh buat program macam-macam. Dan saya akan main masjid ni pula. Kalau panggil lepas ni doktor, aku tak mau main. Kecuali aircon ada. Panas nak mampus, kau tahu tak? Berpeluh. Kan? Lepas ni ada aircon, doktor panggil, insyaAllah. Saya main, insyaAllah. Tak bayar pun tak apa. Allahu Akbar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kalau ada paper bag lagi, mungkin boleh 2-3 orang kutip ke? Kerana kesian adik kita ni. Mungkin dia segan ya. Jadi kalau ada 2-3 paper bag lain, Ustaz,
Ramai lagi ni orang-orang muda-muda yang boleh bantu ni. Mungkin adik kita dia segan seorang-seorang dia. Kalau ada kawan tu dia semangat sikit. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik, kita sampai kepada soalan yang terakhir sebelum kita tutup forum kita pada malam ini lah. Malam ini tuan-tuan sekalian, saya tengok masjid kita ni sedap nama dia. Fastabiqul khairah. Berlumba-lumba buat baik. Salah satu daripada elemen perpaduan Datuk adalah semua orang nak buat kebaikan. Bagaimana Datuk kita nak wujudkan supaya setiap daripada kita ni memberi manfaat kepada orang? Macam mana setiap orang nak berperanan begitu? Silakan Datuk. Tuan-tuan, bagaimana kita nak tarik orang, tuan-tuan dan puan, untuk buat benda baik yang disebut atau nama pun masjid fastabiqul khairat, saling kejar-mengejar untuk buat benda baik. Tuan-tuan, Nabi nak buat benda baik, Nabi tak buat seorang. Itu sebabnya sangat jelas yadullah ma'al jamaah. Allah itu akan sentiasa bersama dengan orang berjemaah. Jadi apa benda yang kita nak buat, nak tarik orang jadi baik ini? Pertama, tak lain dan tak bukan at-ta'awun fi kulli syai. Mesti kena ada tolong-menolong. Macam contoh tuan-tuan. Kita nak menjayakan masjid ni, kita kena ada tolong-menolong. Contoh, saya pergi ke Perak. Di masjid Bandar Iskandar. Dia terbaik di negeri Perak. Tuan-tuan, wish dahsyat. Saya tanya dia macam mana boleh jadi macam ni, masjid punya pelik. Dia dipanggil Masjid Hijau. Hijau masjid tu. Dia punya pemandangan dia, ada tanamannya, budak-budak muda ramai. Wih, penuh tuan-tuan. Penuh. Saya bagi kuliah, penuh orang sampai keluar. Saya kata, ish, macam mana dia orang buat? Dia kata, pertama Ustaz, kami punya hubungan tu rapat. Tanpa melihat kepada ideologi politik. Itu hebat. Itu hebat. Dia kata, Ustaz, masa Ustaz ceramah tu, depan Ustaz tu macam-macam ada Ustaz. Habis semua ada. Tapi mereka boleh datang masjid. Subuh penuh. Makan ramai-ramai. Walaupun berbeza pandangan, tapi mereka ini dapat duduk bersama. Dan yang bagusnya, saling tolong-menolong cari dana masjid. Itu hebat. Dia ni baik dengan orang besar tu. Dia akan cari duit. Orang ni pula, dia baik dengan orang bisnes ni. Dia pula tarik. Saling tolong-menolong. Walaupun dia bukan tak ada jawatan. Itu hebat. Kena ada tolong-menolong. Kalau tidak, susah tuan-tuan. Kalau tak ada sifat tolong-menolong. Ni baru ni pertukaran AJK masjid. Ni nak bagi tahu ni. Pertukaran AJK masjid. Dan juga nazir. Bila tukar AJK masjid, tukar nazir, ada yang WhatsApp kepada PA kami. Ada yang WhatsApp direct ke saya. Dia kata, Ustaz, saya dan AJK lama sudah tidak lagi terpilih menjadi AJK. Nazir baru. Mohon Ustaz, tak perlulah pergi mengajar lagi masjid tu. Siap bagi tahu, tak payah pergi mengajar. Apa cerita bang? Apa cerita? Kita ni, kalau nak jatuhkan AJK masjid yang sedia ada, itu bukan akhlak Islam. Patutnya kita yang dah tak jadi jawatan ni, tak ada jawatan, tolonglah. Berhubunglah. Mana bantu apa yang patut. Macam Dr. Farid Ravi. Dia dah tak jadi nazir. Tapi dia tetap membantu. Dia letak AJK lama duduk dalam tu. AJK lama pula dia kata, Ustaz, saya sebab Ustaz dah tak jadi nazir, saya tak nak dah Ustaz, saya tak nak jadi jawatan. Ustaz Farid kata apa? Tak. Kau kena duduk. Sebab AJK baru, dia nak tahu momentum lama macam mana. Kamu kena ada dalam tu. Aku mungkin tak jadi nazir dah sebab 2 term je nazir ni. Tapi daripada 18,000 kutipan seminggu, jadi RM32,000 seminggu. Tu Ustaz Farid Ravi tu. Dia kira masjid tu terbaik kebangsaan. Kan? Jakim bagi. Daripada 18,000 kepada 32,000 seminggu. Duit hutang masjid 2.5 million habis. Dan dia masih ada tinggalkan duit tu, masjid ada 1 million dalam akaun.
2023. Tapi dia kata, kami saling tolong-menolong. Tuan-tuan ingat masjid tu dalam kampung, tak? Tengah-tengah bandar, tak? Masjid tu betul-betul dalam kawasan ujung dekat-dekat nak masuk Nilai. Bukan bandar Shah Alam, bukan tengah-tengah bandar Seksyen 7, tak? Betul-betul di penghujung kawasan-kawasan perumahan. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kalau orang waktu Jumaat orang kerja, orang duduk Putrajaya, orang duduk di Bandar Baru Bangi, orang duduk di Kajang, duduk Kuala Lumpur, macam mana setiap minggu boleh dapat 32,000? Sebab saling tolong-menolong. Dia orang tak tengok perbezaan politik, tak tengok kepada perbezaan pangkat, tak ada. Dalam tu semua ada. Jadi itu sebabnya kena saling tolong. At-ta'awun. Yang kedua, apa perlu kena buat? Strategi. Strategi kena ada. Itu sebabnya antara strategi yang AJK buat, Dr. Suhaimi buat dalam AJK, ni antara strategi. Panggil orang datang, panggil penceramah, buat program. Ustaz Farid buat macam tu lah. Penceramah masjid dia, satu-satunya masjid yang pergi masjid tu mesti ada, dia akan dapat surat yang mengajar bulanan, akan ada surat lantikan. Surat masjid kita ada, Dr. Suhaimi. Ada ke tak ada? Dr. Suhaimi kata ada, hang kata tak ada. Kamu siapa sebenarnya? Oh, tak ada lantikan. Dia ada. Sebab di akhir tahun dia akan keluar surat terima kasih. Terima kasih kerana berkhidmat pada masjid ini pada tahun 2022. Awal tahun 2023 akan keluar surat baru. Tahniah kerana kerana yang berbahagia Ustaz telah terpilih untuk menjadi pengkuliah bulanan. Yang kuliah lepas-lepas tu, ada ustaz-ustaz tak dapat surat tu. Bermakna kontrak dipendekkan. Dia bukan pendek, sebenarnya tak sambung dah. Kerana dia orang buat survey, akhir tahun dia orang akan buat survey. Macam mana penceramah ni? Okey tak okey? Ustaz yang mengajar ni okey tak okey? Faham tak faham? Rupanya rendah sekali. Dia ada markah. Bila bawah berapa persen, tak boleh nak sambung. Sebab depan tu professors. Depan tu ketua-ketua pengarah. Depan tu orang-orang besar. Jadi bila dia mengajar, ada seorang tu bertaraf Profesor Madya. Bukan akulah. Kontrak aku disambung. Tengok kawan lah. Tapi nak bagi tahu, tak sambung. Saya kata kenapa? Hebat orang tu. Dia kata, Syekh, bukan tak nak sambung. Jemaah tak faham sebab dia guna bahasa bombastik sangat. Kita kembali kepada peratusan. Mati orang kampung. Makcik ke belakang, Allahu Akbar. Apa benda dia cakap? Habis. Tu sebab dia kena bahasa yang rendah. Masjid ni dia tak boleh pakai bahasa tinggi. TV sama juga. Ada orang komen kat saya. Dia kata, Ustaz, you are professor, you are datuk, you are PhD candidate. How can you cakap dalam TV like ustaz-ustaz yang tak ada PhD? Brother, aku bagi tahu balik kat dia. Brother, TV ni yang tengok orang budak-budak muda. Yang tengok orang-orang kampung. Makcik-makcik. Kalau cerita yang bombastik tinggi-tinggi sangat, orang tak faham. Betul tak? Contoh. Di dalam TV ni kena banyak contoh. Contoh. Tadi Ustaz bukan. Han sebut fastabiqul khairat. Apa kalau bahasa moden, bahasa mudah, kita kata apa maksud fastabiqul khairat, kan? Kan? Kita ke arah mencari mencepat untuk buat benda baik. Kalau bahasa tinggi, definition yang telah diberikan oleh cendekiawan kita. Definition dah makcik. Definition apa? Habis lah kita. Mudah, direct je lah. Apa maksud? Itu je lah. Lain Dr. Taufik. Dr. Taufik yang tengok dia tu semua orang-orang pandai. Mengikut kajian yang dibuat di Andalus. Dia bahasa dia peratus gini. Itu yang tengok semua orang-orang hebat. Saya tengok. Tapi mak saya tak tengok. Sebab mak aku tak faham. Apa benda yang Dr. Taufik cakap sebenarnya. Sebab mak saya level 70-an. Dia tak mau tahu dah. Dia orang tua dia nak ringan-ringan dah. Tapi orang-orang muda-muda macam ni dia tak tahu.
Okey, berapa peratus yang sokong? Berapa peratus tak sokong? Kenapa jatuh? Kenapa naik? Kenapa? Itu orang nak tengok. Saya nak tengok. Masya-Allah, tengok. Nampak dia macam ni. Dia ni kalau sembang dia lain tuan-tuan. Lain. Aku kenal dia. Macam ni. Tuan-tuan, tu nak bagi tahu. Kena, orang kata apa? Kena tahu macam mana strategi untuk berjaya. Tu buat program untuk tarik orang datang. Nombor 3, hilangkan perasaan hasad. Tuan-tuan, al-hasadu yuzhib al-hasanat. Bila kau ada hasad, kebaikan kamu akan hilang semua. Sebab apa? Sebab kamu akan ada perasaan tak puas hati kepada orang lain. Itu sebabnya tuan-tuan, masjid ni untuk cari perpaduan, untuk ke arah fastabiqul khairat, buat 3 benda ni. Ada hasad, tuan-tuan takkan berjaya. Saya penasihat syariah untuk ramai jutawan-jutawan, tuan-tuan. Saya tengok dia orang ni sangat positif. Patut dia jutawan. Tuan-tuan, ada yang dia punya sale 500 juta. Tahun lepas 245 juta. Tapi otak dia tak pernah fikir nak jatuh ke orang lain. Dia akan tarik orang untuk berjaya juga. Orang nak bisnes berjaya, dia akan bantu. Otak dia sentiasa mikir nak tarik orang. Tak pernah ada hasad. Ustaz Al-Khairi, tak pernah ada hasad. Tuan-tuan tahu tak? Dia punya travel, tuan-tuan, sampai akhir tahun penuh. Tuan-tuan tak payah cakap lah, kata, Ustaz, saya penuh. Agak, tuan-tuan. Sangat riak dan sombong. Tapi realiti, saya kata, bang, kenapa hang tak ambil banyak? Rupanya dia ni kalau dapat dapat kerusi kapal terbang 120 orang dia ambil. Dia takkan ambil lebih. Dia tak berani. Sebab dia kata kalau ambil lebih, kalau tak ada tiket, mati aku dia. Ni. Dia amanah. Dia tak nak susahkan orang. Dan dia tak nak susahkan jemaah. Tapi tuan-tuan, dia dapat 300 seat. 300 dia ambil. Orang lain 300, dia dapat 300 tapi dia ambil 600. Tamak. Bila tamak itu yang dia masalah kat sana. Cuba saya pergi dengan dia, saya belajar banyak. Kita duduk dengan kita belajar. Kita bila musafir, kita kenal orang. Tuan-tuan, bila ada hasad, dia kalau nak ikut hasad, dia boleh tengok orang lain, dia tu dapat 400 orang, 500 orang. Ini kita kena. Tak. Dia kata setiap orang ada rezeki masing-masing. Tapi apa strategi dia? Dia turun setiap tempat jemaah nak pergi. Itu hebatlah. Orang lain dihantar mutawif kan? Dalam bas mutawif cakap. Bukan toke cakap, dia CEO, taraf CEO. Orang maki-maki dia, tuan-tuan. Ustaz, apa makanan tak sedap? Jom. Dia bawa satu family tu pergi makan nasi unta. Terus, sedap Ustaz. Dia rasuah siap-siap, tuan-tuan. Ini kuat makan rasuah, kuat merasuah orang, tuan-tuan. Jadi jemaah semuanya happy. Jemaah komplain je. Tak apa. Kita belanja makan. Dia belanja makan. Rasa ada tak sedap hati, dia belanja makan semua sekali. Satu pas dia belanja. Ni. Dia tahu macam mana nak buat. Lepas tu yang bagus, dalam bas tu dia cerita sejarah. Itu strategi nak tarik orang. Dalam bas, dia tak cerita mengarut. Kadang-kadang ada sekarang dalam bas ni, Ustaz. Ya, Bapak di sebelah sana ya. Tengok di kanan, semua tengok. Semua. Orang kampung, semua tengok. Ya, ada apa Ustaz? Ya, itulah kebun tamar. Kebun tamar? Ya, itulah pokok tamar. Ya, begitulah bentuk tamar. Aku tahulah pokok tamar. Tapi nak tahu di sebalik pokok tamar tu apa benda kat situ? Sejarahnya apa di sebalik pokok tamar? Itu yang kita nak tahu. Lepas tu cerita tentang ajwah. Ajwah kenapa dia ada ajwah yang mahal, ada ajwah yang murah. Dia panggil alia dengan tak alia. Dia cerita. Kenapa yang alia tu mahal? Kerana ditanam dekat sekian. Selain daripada itu, dia panggil ajwah biasa. Kenapa? Sebab dia ada sejarah dia. Tengok. Itu sebabnya strategi. Kalau hasad, dia akan tarik semua orang. Dia akan burukkan orang lain. Tak ada. Tak pernah keluar mulut dia nak kutuk orang lain. Nampak? Tuan-tuan, tu cara dia. Lepas tu dia pandai. Dia bawa saya. Itu caranya. Saya ada 1 juta followers. Saya letak orang share. Kadang-kadang dia buat gurau-gurau, share. Ya Allah, 300,000. Gurau makan nasi Arab je. Orang nak tengok yang tu. Ceramah ada 3 orang.
Tapi orang yang lawak-lawak macam ni, dia nak tengok, oh, hubungan. Tu sebabnya tuan-tuan, itu strategi. Tanpa hasad, kita boleh berjaya. Tapi kita kena ubah. Kalau ada 3 ni, insyaAllah, kita termasuk daripada fastabiqul khairat. Kita mengejar untuk melakukan kebaikan demi masjid kita. InsyaAllah, tahun depan, saya yakin masjid kita akan ada aircon. Wallahualam. Alhamdulillah, sempurna sudah tuan-tuan dirahmati Allah tentang fastabiqul khairat, ataupun kita hari ini bincang tentang serumpun bak sirih, serumpun bak serai, sesusun bak sirih tentang perpaduan dalam masjid kita insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita semua ini datang dengan satu niat yang sama, iaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita mesti pasakkan diri kita dan bersatu demi untuk kita mengukuhkan perpaduan umat Islam di atas nama Masjid Fastabiqul Khairat kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan, boleh sebar-sebarkan, yang menonton di Facebook boleh share, mudah-mudahan lebih ramai dapat membantu bagi masjid kita untuk membeli aircon dan menyediakan keselesaan bagi para jemaah untuk datang ke masjid kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Allah dan juga Ibu Datuk, dan juga kepada pihak Nazir dan juga masjid, terima kasih, dan kepada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini. Saya sebenarnya nak berhenti pukul 9 sebenarnya. Tapi yang bersalah kerana tuan-tuan. Tuan-tuan yang menyebabkan penceramah lama. Sebab tuan-tuan tak ada seorang pun yang bangun pergi tandas, yang tengok jam tak puas hati. Tuan-tuan mahir dalam menahan kencing ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini pihak masjid